Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, minggu ni kita masuk terus pada linear momentum, chapter 5 awak. Dekat chapter 5, kita ada 3 subtopik which is impulse and momentum. Lepas tu, kita ada conservation of linear momentum dan kita ada collision. Okey, momentum ni dia melibatkan pasal collision. Dia akan sentiasa melibatkan collision. Awak dah belajar dekat sekolah di mana awak ada kereta yang accident, kemudian ada dua bola, satu bola ke kanan, satu bola ke kiri, macam ni kan. This is U1, this is U2. Yang awak dah belajar ni masa sekolah, which is apa yang awak belajar dekat sekolah, dia adalah satu komponen sahaja. So, momentum nanti awak akan tengok momentum adalah vektor, bermaksud awak punya keadaan sekarang ni dia akan ada something like this. Contohlah, awak ada bola yang pertama, dia bergerak dengan U yang sengit macam ni. So, ada theta kat sini. Theta 1. Kemudian awak ada bola yang kedua, which is U awak macam ni. U2, ada theta 2 kat sini. So, dua bola ni, dia akan bergerak sampai something here. Sampai somewhere, dia akan collide. Okay, dia akan collide. So, when dia collide ni, nanti awak nak cari yang final kan? You need to consider it as 2D. Okay, maksudnya dia akan ada dua komponen. Akan ada X dan Y komponen. Jadi masih lagi guna apa yang awak belajar dekat chapter 1. Alright, kita tengok yang pertama which is impulsive force. Dia kata kat sini, an impulsive force is a force that acts with a very short time. So it is happen when there are collision. Kita akan refer pada collision sahaja. Okay. It is normally very large and has large impact on the object. Contoh dia adalah accident kereta. Okay. Bila kereta tu dia langgar something ataupun between the car aja, dia akan ada kemek kan. Kereta tu akan kemek. That's mean kita katakan force yang apply dekat kereta tu sangat tinggi. Contoh ada dua kereta. Okay, dua kereta dia satu ke kanan, satu ke kiri. So, dua-dua kereta ni akan contoh stop kat tengah ni kan. Dia stop dengan satu kereta tu dah kemik sangat. Satu kereta lagi pun sama-sama kemik. So, apa yang menyebabkan kereta kemik kat sini adalah force. So, force kat sini yang menyebabkan kereta tu kemik. Okay. Right. Force ni kita panggil dia sebagai impulsive force. Right. Untuk reducekan the impacts of any impact lah. Any impact dia punya keadaan tu, kita boleh increasekan masa. So, bila masa increase, awak punya kereta ni akan kurang kemik. So, biasanya kereta awak, bahagian depan kereta ni, bahagian depan kereta, dia diperbuat daripada besi yang mudah kemik. Besi yang mudah kemik. Sebab apa? Makin kemik kereta tu, makin tinggi dia punya type. Masa collision tu akan lagi tinggi, dia akan mengurangkan force. Force akan reduce. Bila force reduce, injured, orang yang kat dalam kereta tu akan kurang risiko untuk mendapat kecederaan yang tinggi lah. Dia mengurangkan risiko kecederaan. Okay. The impulsive force is time varying force. Okay. Dia kata force ni, waktu dua bola ni berlanggar, force yang apply dekat sini, contoh force, this is force 1, this is force 2. Force 1 dengan force 2, magnitude dia sama, direction dia sahaja yang berbeza. Waktu di sini, force dia adalah tidak tetap. Okay, kalau kita tengok dekat sini, contohnya lah, saya dah buat ni. Okay, contoh kat sini awak akan tengok, apabila bola tu jatuh, you can see here, lambat pula bola ni kan, slow je. Nanti dia muncul kat atas ni. Okay, you can see bola tu, dia jatuh, lepas tu dia patah balik kan. So, waktu dia jatuh tu, bola tu kemik. Right? So, kita tengok lagi sekali. What happen here. Awak tengok pada force ni. Ni force melawan time. So, you can see dekat force ni, force dia naik sampai dekat maksimum. Okay, force dia pada ball tu dia apply mula-mula kosong. Waktu dia tak bersentuh. Lepas tu dia kemik sikit. Force dia naik. Bila dia lagi kemik, force dia lagi naik.
Okay, sampai force dia maksimum barulah dia patah balik. Okay, kalau kita kuatkan this one, kita buat dia punya tapak dia lagi keras. You can see here that, okay, slow je dia jatuh. Dia lepaskan daripada rest, bermaksud dekat sini velocity dia sama untuk setiap keadaan ni. Okay, you can see here. Okay, kemik dia sikit je. Tapi dia punya force dia increase. Okay, force dia increase. Kalau bola tu kaca, dia lagi cepat pecah. Okay, this is force dia lagi tinggi. Right? Okay, kita back to the module. It said here that the impulsive force is equivalent to average constant force over the short time interval. Sekejap lagi saya explain. Right, it said here that impulsive force, awak punya impulsive force is defined as, bukan impulsive force, dia berbeza, dia impulse. Okay, dia impulse. Impulse is defined as a product of average impulsive force and time. So, awak punya impulse, dia adalah I. I sama dengan, dia kata kat situ, product of impulsive force and time. So, awak boleh buat Ft ataupun F delta T. So, kat sini tulis, kalau awak buat definition, this one is impulse. F adalah impulsive force. Ingat, dia bukan force sahaja. Dia adalah impulsive force. And T adalah time. Ingat force ni awak kena make sure yang awak alert bila buat definition, this is impulsive force. Awak tak boleh buat force darab time. Okay. Unit untuk impulse adalah kg meter per second. This one macam ni. Kg meter second minus 1 ataupun Newton second. Force adalah Newton. T adalah time. So, Newton second. In the force time graph, the impulse is equivalent to the area under the graph. Okay, so kalau awak ada something like this. Okay, here is your XY. Lepas tu awak ada dekat sini. Alright, let's say kat sini kita letak dia sebagai T equal to 0. And here is T equal to 0.1. Sebabnya dia dalam millisecond kan. So, kita ambil 0.1 lah. Kat sini awak punya force. Okay. Dan awak punya maximum force ni adalah, kita katakan, untuk contoh ni, awak adalah 2.5 Newton. Right. So, this one is Newton. This one is time second. Right. Maksudnya, dekat bahagian tengah ni, dia kan seimbang kan. So, dekat bahagian tengah ni adalah waktu time dia bersamaan dengan 0.05 second. This is time 1, time 2 and time 3. Awak punya impulse, awak punya impulse dalam adalah area under the graph. So, awak punya I is equal to area under the graph. Walau bagaimanapun, okay, untuk memudahkan jalan kerja, kita nak consider force ni macam agak susah lah, sebab force dia tak sekata kan. So, kalau kita nak cari time, contoh time T equal to 0.03, contoh dekat sini kan. Awak punya T 0.03, awak punya force adalah 2.1. Jadi, kita susah nak consider dia. Kita pilih satu F, which is kita panggil dia sebagai, kat sini dia tulis, kita panggil dia average constant force. Kita cari average constant force supaya area under the graph akan sama. Okay, so let's see macam mana nak cari average constant force. Okay, so kita cari in between T0 sampai T0.1. This is your T, this is your force. Okay, this is your force Newton. Jadi, dekat bawah ni, kita nak cari satu F di sini. Kita panggil F average. Supaya area di sini, okay, area kat sini, sama dengan area kat atas ni. Kita nak dia sama. So, let's say, area kat sini bersamaan dengan 1/6. Contohlah 1/6. So, impulse awak adalah 1/6 lah. Kat bawah ni pun, awak nak dia, area dia 1/6. Jadi, awak nak F average ni.
Kalau dekat sini kita boleh cari area under the graph adalah bersamaan dengan dia sama dengan 0.1 tolak 0 darab dengan F average. Dia petak kan, rectangular kan. So kita buat macam ni. Kita nak 1/6. So kita boleh cari F average, which is F average ini bersamaan dengan 1.67 Newton untuk situasi ni lah. Jadi kita lebih mudah untuk menggunakan F average daripada kita nak menggunakan real force. So from now on, awak punya consideration adalah on F average. Alright? Okay. Awak punya F average ni, dia bukan F maximum bahagi dia 2. Kalau kat sini F maximum awak adalah 2.5. Dia bukan 2.5 bahagi 2. Kalau 2.5 bahagi 2, awak akan dapat 1.25. But your F average sekarang ni 1.67. So, jangan mengandai kalau dibagi. From now on, dia tak adalah suruh awak cari macam ni. Saya nak tunjuk je. Jadi nanti awak akan tengok yang dia akan suruh awak cari. Awak akan guna F average saja. So, in this equation, you will use F average tapi kita akan consider dia sebagai impulsive force. Right?